Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ibta' 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, muslim-muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kita semua kesihatan ruang-ruang masa yang ada, dapat sama-sama kita mengunjungi dan mengimarah masjid. Alhamdulillah, dan insya-Allah kita akan sama-sama menelaah hadis 40 yang ke-40 daripada hadis 40 An-Nawawiyah, sambung minggu lepas. Matan hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Rawahu Al-Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua bahunya sambil bersabda, jadikanlah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang asing atau sebagai orang yang melalui jalan. Ibnu Umar telah berkata, apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu petang. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perhatian sekalian, kita dah bincang satu bahagian daripada hadis ini. InsyaAllah malam ni sambung nombor 2, iaitu bahawa tajuk kebinasaan dunia dan keberkekalan akhirat. Hadirin sekalian, hadis ini memang berkait langsung dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Apa kita patut buat, apa pandangan hidup kita terhadap dunia. Nabi sebut, biarlah kita di dunia ini seolah-olah orang asing ataupun seperti orang yang menyeberangi jalan. Maknanya dua-dua itu adalah ada konotasi dia, ada penjelasan dia tersendiri. Hadirin kami, kita tengok apa maksud kebinasaan dunia dan keberkekalan akhirat sebagai isi yang kedua daripada hadis ni. Kata tu Syekh kita ni, kehidupan manusia di dunia ini adalah tunduk pada iradah Allah SWT. Kemudian pada satu masa nanti kematian pasti akan datang mengundang mereka. Maksudnya lah hadirin sekalian, mudah nak faham ialah kita di dunia ini, hidup kita dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak atur, nak letak di mana kita. Apa kita buat pun akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita akan mati. Di hadis ni, hadis tentang mati, persiapan untuk mati. Dan dia petik ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasai mati. Kita Karena dunia ini ibarat seperti orang asing.
buat sungguh-sungguh kamu sebagai orang asing di satu tempat, kerja macam sungguh-sungguh sebab kamu orang asing. Atau abirus sabilin, atau kamu sebagai orang menyeberangi jalan, nak lalu jalan itu mesti dengan segera cepat, tak main long line, mesti segera. Itu hadis Nabi SAW. Jadi apa dia? Sebab kita akan mati. Itu dia poin. Apa? Kita akan mati, pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasai maut, kematian. Bila itu cuma tak tahu, pasti kita akan mati. Satu ayat lagi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Mayyit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad mu akan mati, mereka akan mati. Maksudnya dua ayat ini menceritakan kita bahawa kita akan mati. Kita perlu bersedia untuk mati. Perlu bersedia untuk mati. Amo dalam beberapa kuliah lain pun sama sebut, ada satu tajuk itu memang masjid tempat untuk kita bersedia untuk mati. Persiapan kita untuk mati adalah di masjid. Di masjid. Di rumah tak macam ni. Allah alam lah di rumah kita dia buat apa. Tak. Mungkin rumah masing-masing apa tu peraturan di rumah. Buat lepas ngarik, buat gapo, insya lepas gapo, mungkin lepas ngarik ada kuliah ngarik di rumah masing-masing. Rasanya susah lah. Dan di rumah masing-masing buat kuliah ngarik. Dah, di rumah masing-masing lepas mengarik ni makan nasi dulu. Makan nasi itu nak TV dulu. Lepas tu lah gapo atau lepas tu di rumah. Masjid lah tempat dia. Mana datang masjid lah sebagai orang yang dia faham dia akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mu mati, mereka akan mati. Jadi mana soal mati ni benda yang pasti. Tidak ada siapa-siapa boleh menolak kematian ini. Cuma tak tahu bila saja. Oleh kerana itu, ayat surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu, setiap diri kamu tidak tahu madza taksibu ghada, apa yang akan kamu lakukan esok. Esok yang akan berlaku esok kita tak tahu. Apatah lagi esok itu dengan maksud hari akhirat. Esok dengan mana esok? Hari ni hari apa? Hari Rabu. Esok hari Khamis. Kita buat apa? Tak tahu. Walau itu merancang, walaupun kita rancang sebagainya, tapi yang tentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap manusia tak tahu di tanah manakah dia akan mati. Bi ayyi ardin, di tanah manakah tamut dia akan mati. Hadir kalian. Dah kita sekarang ni kita duduk sini, entah bila-bila kita pergi sana mati denung. Banyak kes-kes kan? Banyak. Mu'amah lah. Mu'amah diri. Dia duduk di sana sejak kecil lagi. Setelah kahwin umur belasan tahun, hidup di sana. Pondok ke apa, anak besar-besar sebagainya. Sampai anak pun mati dah. Dan dia jatuh sakit. Sakit, balik sini. Mati di sini. Dan tanah kubur dia di sebelah ayah dia. Puluhan tahun. Tapi mati sini, kubur sebelah ayah dia. Mana kita tak tahu di mana. Yalah, tanah di mana kita mati itu tak penting. Tak penting. Tapi kalau mati di Mekah itu penting.
Kita bercerita kita mati di Mekah, Pak mati Mekah tempat yang mulia. Tempat lain serupa je. Sama saja. Cumanya kalau kita duk rangka, oh aku ni buat rumah di Baik Roblah ni kena jadi nak kebun ni lah dekat sekali mudah anak-anak pergi ziarah ke apa kebun ni dah hamba. Pergi Kuala Lumpur, sakit Kuala Lumpur, mati Kuala Lumpur, siap Kuala Lumpur, tak ada ke apa.